Hai, nama saya Elsie Sami, nomor matriks DI 200900025. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang nutrisi. Oke, pengenalan untuk assignment kami ialah kumpulan kami memilih topik untuk permainan kami yaitu nutrisi. Tujuan kami membuat permainan ini ialah supaya anak-anak dapat mengenal makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Selain itu, melalui permainan ini juga kami ingin membantu dalam meningkatkan perkembangan kanak-kanak. Contohnya, kemahiran berpikir, motor halus, dan perkembangan mental kanak-kanak. Seterusnya kami juga mencipta permainan ini untuk menggalakkan kanak-kanak untuk mengamalkan pemakanan yang sehat. Ini supaya kanak-kanak dapat mengamalkan sikap ini sehinggalah mereka meningkat dewasa. Selain itu, melalui permainan ini juga kami mahu kanak-kanak memupuk sikap bekerja sama bersama ahli kumpulan mereka. Akhir sekali, melalui permainan ini kami ingin mengajar kanak-kanak tentang kebaikan pengambilan nutrisi supaya kanak-kanak mempunyai pengetahuan tentang nutrisi yang terdapat dalam makanan. Nah, itu sahaja. Terima kasih. Sejahtera saya ucapkan kepada lecturer saya, Miss Jessica. Saya Gloria Estefania Gioti, bernomor matriks DI 200900032. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bermain dalam permainan kami ini. Yang pertama, sebelum kanak-kanak memulakan permainan ini, mereka perlu mencabut kertas di dalam kotak ini untuk mendapatkan kumpulan masing-masing. Selepas saja kanak-kanak sudah mendapat ahli kumpulan masing-masing, mereka perlu mencari kad bergambar yang berbentuk seperti ini yang disembunyikan, dan mereka perlu melengkapkan jadwal makanan ini. Setiap kumpulan diberikan masa 3 menit untuk mencari kad tersebut dan melekatkan kad tersebut pada jadwal makanan. Selepas kanak-kanak sudah menemui kad ini, mereka perlu menghantar kad ini pada 2 orang wakil daripada ahli kumpulan mereka untuk melekatkan kad tersebut pada jadwal makanan ini. Dalam permainan kami ini juga terdapat beberapa peraturan. Peraturan yang pertama, setiap ahli kumpulan tidak boleh mengambil atau merebut kad yang telah dijumpai oleh mereka. Kedua, selepas sahaja tamat permainan ini, mereka perlu berhenti dan tidak boleh menyelesaikan jadwal makanan tersebut. Kebaikan bermain dapat meningkatkan keyakinan dan keberanian diri kanak-kanak agar mereka tidak berasa malu untuk bersosial dengan orang di sekeliling mereka. Pendedahan kepada permainan luaran dan permainan dalaman perlu diterapkan agar mereka dapat menunjukkan bakat mereka yang terpendam. Melalui bermain, kemahiran psikomotor juga dapat dibina dan ianya dapat meningkatkan kemahiran motor halus dan meningkatkan kemahiran koordinasi mata, tangan, serta mengurangkan perasaan takut dan bimbang secara dalam sadar. Ketika bermain, kanak-kanak akan melompat, berlari, dan sebagainya. Ini melatih skill motor kasar mereka dan sangat penting bagi perkembangan fisikal mental kanak-kanak. Dengan menggerakkan semua anggota badannya, mereka dapat menggerakkan pula otot-otot kecil mereka. Bermain dapat membina otot-otot kecil seperti di jemari mereka. Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka. Ini membolehkan kanak-kanak untuk meningkatkan kemahiran yang membolehkan kanak-kanak berasa lebih selamat, yakin, dan boleh berdikari. Contohnya, kanak-kanak melengkapkan jadwal makanan dengan cara menyusun kad tersebut di dalam jadwal makanan tanpa bantuan daripada guru. Ini dapat membantu anak-anak yang
untuk menyelesaikan aktiviti yang telah dilaksanakan. Bermain juga dapat memupuk sikap interaksi antara kanak-kanak dengan orang yang berada di sekeliling mereka, termasuklah ibu bapa mereka. Lev Vygotsky juga percaya bahwa bermain boleh menggalakkan perkembangan bahasa kanak-kanak. Kanak-kanak dapat belajar banyak bahasa ketika bermain. Bermain juga dapat memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan pendapat masing-masing. Dari aspek psikoanalisis, bermain dapat memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk memperolehi perasaan yang mengawal keadaan yang dikatakan dapat membantu kanak-kanak untuk berurusan dengan realiti sebenarnya. Kanak-kanak dapat belajar mengawal emosi mereka ketika bermain. Kanak-kanak akan tahu apa itu perasaan marah, kecewa, gembira, sedih, kasihan, dan sebagainya. Semua emosi ini amat penting karena mereka akan belajar cara untuk mengawalnya dengan baik. Selain kesetaraan emosi dan pertumbuhan mereka, bermain di luar adalah amat penting karena ianya membantu mereka secara fisikal dan cerdas. Kanak-kanak dapat membina imajinasi mereka ketika bermain. Hampir ke semua aktiviti permainan yang dilakukan oleh kanak-kanak dapat merangsang imajinasi mereka. Perspektif imajinasi seorang kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain seringkali berbeda antara satu sama lain. Ini membolehkan kanak-kanak untuk merangkumi ide-ide mereka. Selamat pagi, nama saya Elvin Jumil, nomor matriks DI 2009017. Kesimpulannya, permainan yang dicipta memberi banyak manfaat kepada kanak-kanak dan juga ibu bapak. Malahan aktiviti dan permainan ini senang dicipta dan sesuai untuk kanak-kanak. Amat membaransakan lagi, objektif permainan ini adalah untuk membuka minda kanak-kanak tentang makanan seimbang serta berkhasiat. Kita semua sadar bahwa pemakanan yang baik sangat baik untuk semua peringkat umur, terutamanya kanak-kanak, karena mereka memerlukan berbagai vitamin dan mineral yang seimbang untuk membantu mereka tumbuh dengan baik dari segi fisikal maupun pemikiran. Memberi kanak-kanak pemakanan yang seimbang dan sehat dari kecil dapat melindungi mereka dari berbagai penyakit ketika mereka sudah dewasa kelak. Selain itu, tabiat pemakanan mereka juga baik pada masa akan datang. Akhir kata, merancang permainan ini juga merupakan salah satu ikhtiar kepada ibu bapak dan guru untuk kanak-kanak. Oleh itu, dengan merancang permainan ini, kanak-kanak dapat mengenal makanan yang berkhasiat serta dapat memupuk minda kanak-kanak tentang makanan seimbang dan yang baik untuk kesehatan mereka. Terima kasih.